Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Ikwan Daniel bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Cikgu Daniel. Saya merupakan guru pakar dalam pengajaran kesusasteraan Melayu. Jadi pada hari ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk menerangkan tentang pembelajaran kooperatif. Jadi yang pertama, terdapat pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang ternyata dalam DSKP Kesusasteraan Melayu. Antaranya ialah penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kontraktivisme, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, pembelajaran akses kendiri, pembelajaran luar bilik belajar dan sebagainya. Jadi pada hari ini saya akan memfokuskan kepada pembelajaran kooperatif. Jadi baik, apa itu pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif ini merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid saling belajar sambil belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan dalam kumpulan. Jadi ahli kumpulan akan bekerja, berkongsi idea, bahan dan juga peralatan untuk mencapai matlamat yang sama. Pembelajaran kooperatif juga dapat menghasilkan tugasan kumpulan, mewujudkan interaksi antara satu sama lain dalam kumpulan, semangat bekerja sepasukan dan juga latihan kepimpinan. Seterusnya ialah struktur pengajaran kooperatif. Jadi, struktur pengajaran kooperatif ini yang pertama ialah murid perlu bergantung antara satu sama lain kerana murid akan menyedari bahawa pembelajaran kooperatif adalah satu kunci pencapaian yang lebih baik dari pembelajaran kendiri, iaitu pembelajaran secara seorang. Murid dapat meningkatkan hasil pembelajaran mereka secara berkumpulan ataupun individu. Jadi murid dapat berkongsi idea antara satu sama lain dan juga pendapat mereka. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator sahaja dalam pengajaran kooperatif. Murid akan dilatih untuk bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga tanggungjawab terhadap kumpulan mereka. Murid akan saling berinteraksi dan secara bersemuka di mana kemahiran interaksi sosial dapat dipupuk. Seterusnya ini adalah ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran kooperatif seperti yang guru-guru tahu ialah murid perlu sentiasa dalam pasukan, perlu melibatkan semua ahli kumpulan, bersedia berkongsi idea dan juga pendapat masing-masing, sentiasa melakukan tugas yang diberi, memberi galakan kepada rakan sekumpulan. Jadi, ini antara kaedah pengajaran yang sesuai untuk digunakan dalam pengajaran kooperatif seperti kaedah perbincangan, didik hibur dan fikir dan suai. Kerana kaedah pengajaran ini dipilih adalah kerana ia menepati dengan berkumpulan. Kaedah berkumpulan iaitu pembelajaran kooperatif. Kaedah pengajaran ini juga sesuai untuk dilakukan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Jadi hari ini saya akan fokus kepada kaedah perbincangan. Antara teknik pengajaran yang terkandung dalam kaedah perbincangan adalah pertama, sumbang saran, forum, seminar, sesi bas dan juga perbahasan. Ini juga adalah antara contoh teknik pengajaran yang guru-guru dapat lakukan untuk melakukan kaedah perbincangan. Jadi, hari ini saya akan menerangkan bagaimana teknik sumbang saran ini dijalankan dalam bilik darjah agar ia dapat mencapai strategi pembelajaran kooperatif. Teknik sumbang saran ini merupakan satu bentuk perbincangan yang mewujudkan satu kumpulan berfikir secara berkelompok. Setiap murid digalakkan memberi idea dan setiap idea itu diterima untuk dikaji dengan lebih teliti. Akhirnya, idea yang paling sesuai sahaja yang dipilih sebagai rumusan. Rumusan tersebut menjadi hasil daripada sumbang saran. Okey, ini antara langkah-langkah pengajaran melalui teknik sumbang saran. Langkah-langkah ini boleh digunakan oleh guru-guru dalam sesi pengajaran kesusasteraan Melayu. Jadi, bahan yang saya pilih pada hari ini adalah Antologi Teks Kesusasteraan Melayu Moden, tingkatan 4 dan 5 iaitu Bentang Sehelai Peta. Jadi, saya akan mengambil
puisi yang terdapat dalam antologi ini seperti Air Mata Dalam, Cerpen Air Mata Dalam oleh Rahimidin Zahari. Okey, guru-guru, topik pembelajaran pada hari ini ialah aspek struktural dari cerpen Air Mata Dalam. Jadi, topik ini akan dibincangkan pada permulaan sesi pembelajaran dan pengajaran. Jadi, selepas itu guru-guru perlulah membahagikan murid-murid ini kepada kumpulan-kumpulan kecil. Kumpulan-kumpulan kecil tersebut perlu melantik ketua kumpulan dan juga penulis. Dan selain itu kumpulan-kumpulan kecil tersebut perlulah melantik ahli-ahli untuk memberi idea dan juga mencatat masa agar aktiviti ini dapat dihasilkan dengan sebaiknya. Okay, seterusnya sesi perbincangan. Ketua kumpulan akan menggalakkan setiap ahli memberi idea. Ahli-ahli tidak dibenarkan mengkritik idea-idea yang telah ahli kumpulan berikan. Penulis perlulah mencatat pendapat ahli kumpulan mereka. Kemudian ahli kumpulan mereka tersebut perlulah menapis idea yang telah diberikan. Jadi seterusnya ialah sesi penutup. Penulis perlulah mengemukakan idea-idea kumpulan mereka. Kemudian idea tersebut akan ditapis sekali lagi oleh guru dan juga rakan-rakan mereka yang lain. Kemudian rumusan akan dibuat setelah persetujuan dicapai oleh guru dan juga murid-murid lain. Okey, kesimpulannya pembelajaran kooperatif ini sangat membantu dalam meningkatkan hasil bagi pembelajaran kesusasteraan Melayu. Kerana murid akan saling belajar antara satu sama lain untuk menyelesaikan satu tugasan ataupun satu isu. Ahli kumpulan akan bekerja, berkongsi idea dan juga bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat yang sama. Sama ada pada diri sendiri dan juga kumpulan. Pembelajaran kooperatif ini juga dapat menghasilkan tugasan kumpulan dan juga mewujudkan interaksi, semangat bekerja dan juga latihan kepimpinan. Sekian itu sahaja daripada saya, Cikgu Yana. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.